Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Syazul Amin Rosli. Hari ini kita akan membincangkan tajuk impak kerajaan perpaduan kepada politik di negara. Seperti yang kita tahu, kerajaan perpaduan adalah satu bentuk pentadbiran yang melibatkan kerjasama antara parti-parti politik yang berbeza demi mencapai kesetaraan politik dan kemajuan negara. Konsep ini semakin relevan selepas pilihan raya umum ke-15 ataupun PRU ke-15 apabila tiada parti memperoleh majoriti mutlak untuk membentuk kerajaan. Ia membawa kepada satu langkah unik dalam sejarah politik Malaysia, iaitu pembentukan kerajaan perpaduan. Dalam pembentangan ini, kita akan meneliti bagaimana kerajaan perpaduan memberi kesan kepada politik negara, termasuk dari aspek kestabilan politik, hubungan objektif. Pembentangan ini mempunyai 3 objektif utama, iaitu: pertama, membandingkan sisa kerajaan sebelum dan selepas PRU ke-15 untuk memahami perubahan dalam pentadbiran negara. Kedua, mengkaji cabaran utama yang dihadapi dalam pembentukan kerajaan perpaduan, terutama dalam konteks politik berbilang kaum dan ideologi. Ketiga, menilai kesan pembentukan kerajaan perpaduan pasca PRU ke-15 terhadap kesedaran politik, dasar kerajaan dan hubungan antara kaum. Melalui perbincangan ini, kita akan dapat memahami peranan dan kepentingan kerajaan perpaduan dalam membentuk masa depan politik negara. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Izzat Izzuddin akan menerangkan 2.0 iaitu latar belakang. Di sini terdapat 2.1 iaitu pilihan raya umum Persekutuan Tanah Melayu 1955, di mana Tanah Melayu telah melakukan pilihan raya umum pertama pada tahun 1955 dan 2 tahun selepasnya akhirnya Tanah Melayu merdeka daripada pihak British. 2.2 menerangkan penubuhan Malaysia 16 September 1963 yang daripada gagasan Tunku Abdul Rahman, dan 80% rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju untuk bergabung dengan Persekutuan Malaysia dan terbentuklah Malaysia pada tahun 1963. Okey, 2.3 menunjukkan pemisahan Singapura daripada Malaysia akibat daripada konflik kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Konflik yang semakin buruk ini menyebabkan Tunku Abdul Rahman melepaskan Singapura daripada Malaysia. 2.4 peristiwa 13 Mei 1969 berlaku akibat konflik kaum Melayu dan Cina disebabkan oleh ketidakpercayaan dan akibat perselisihan daripada kesan penjajahan British dan juga pengaruh komunis. 2.5 menerangkan perubahan dalam pentadbiran dan sistem kerajaan pasca PRU 14, di mana Parti Barisan Nasional yang menguasai kerajaan pusat selama 61 tahun akhirnya jatuh ke tangan parti gabungan baru iaitu Pakatan Harapan. Parti tersebut telah melakukan reformasi dan menyebabkan fenomena lompat parti berakhir. Salam sejahtera kepada Dr. Lai. Saya Caritika Sintiadani, memegang nomor kad matriks BA 24110147. Hari ini saya akan melanjutkan pembentangan dari kumpulan saya, iaitu mengenai sistem kerajaan sebelum PRU 15 dan selepas PRU 15. Sebelum PRU 15, Kerajaan Barisan Nasional menjadi sebuah kerajaan yang dominan, iaitu sebelum PRU 15, negara Malaysia mengalami pergolakan politik yang signifikan sejak PRU 14 pada tahun 2018. Dan kestabilan kerajaan yang memimpin, iaitu Barisan Nasional, dikenali kerana kestabilan politik yang membolehkan pembangunan negara dilaksanakan dengan konsisten. Manakala permasalahan isu-isu pula ialah skandal keuangan besar seperti One Malaysia Development Berhad, 1MDB, mencemarkan imej Barisan Nasional, iaitu tuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa terhadap pemimpin utama termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap Kerajaan Barisan Nasional. Seterusnya pula ialah selepas PRU 15, yang mana Kerajaan Madani atau Perpaduan mengambil alih. PRU 15 diadakan pada 19 November 2022 mencatatkan beberapa keputusan bersejarah. Namun begitu, tiada gabungan yang berjaya memperolehi majoriti mudah sebanyak 112 kerusi di Dewan Rakyat, yang mana mencetuskan Parlimen Gantung, iaitu yang di Pertuan Agong memainkan peran penting dalam menyelesaikan kebuntuan politik, menggesa pembentukan Kerajaan Perpaduan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Seterusnya ia usaha menyelesaikan masalah negara, yang mana dalam usaha menyelesaikan masalah dalam negara, Kerajaan Perpaduan memberi tumpuan kepada ekonomi, yang mana pemulihan ekonomi pasca COVID-19, pelaburan asing dan juga memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pusat perdagangan serantau. Dan yang terakhir ialah isu 3R dalam negara, yang mana isu 3R merujuk kepada isu-isu yang berkaitan dengan kaum, ras, agama, religion dan institusi diraja.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ialah Muhammad Umar Nail yang akan menerangkan berkenaan cabaran dalam membentuk sesebuah kerajaan perpaduan. PRU 15 telah membawa pelbagai berita-berita yang hangat berkaitan dengan politik negara, di mana cabaran awal yang dihadapi adalah proses pembentukan kerajaan persekutuan selepas Parlimen gantung selama 3 hari berturut-turut. Sentimen rakyat dalam negara merujuk kepada perasaan, pandangan dan reaksi masyarakat terhadap isu-isu politik, sosial dan ekonomi yang berlaku di sekeliling mereka. Oleh itu, isu ini dilihat serius sebagaimana berlakunya penyebaran fitnah melalui platform media sosial. Salah satu contoh yang kita boleh lihat adalah masyarakat sentiasa melakukan provokasi antara satu sama lain menyebabkan konflik sesama kaum itu sendiri. Seterusnya ialah para ahli politik juga tidak ketinggalan dalam menggunakan isu sensitif kaum untuk mencetuskan pelbagai kemarahan rakyat. Tindakan Tan Sri Awang Hadi yang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pemimpin bukan Islam telah menyebabkan rakyat bukan Islam untuk mengutuk agama Islam itu. Kelakuan yang berpanjangan boleh membawa kepada hubungan yang renggang antara kaum. Keterbukaan parti politik dapat kita lihat melalui pendekatan yang diambil oleh Parti Muda. Parti Muda telah mengusulkan undi 18 dan telah dilaksanakan. Rasionalnya adalah untuk membuka ruang kepada golongan belia muda untuk memasuki ke dalam bidang politik. Namun, segelintir masyarakat beranggapan perkara ini kurang menyenangkan. Hal ini disebabkan oleh golongan belia yang mempunyai kurang pendedahan kepada isu politik negara. Akhir sekali, cabarannya ialah fahaman politik yang berbeza. Setiap rakyat mempunyai kefahaman mereka tersendiri dalam ideologi parti politik. Namun, apa yang merisaukan apabila rakyat mempunyai satu sifat ketaksuban yang boleh menyebabkan perpecahan dalam kalangan kaum. Majlis Keselamatan Negara menyatakan bahawa dalam masyarakat demokratik adalah penting untuk menggalakkan keterbukaan, kepelbagaian pendapat dan toleransi terhadap pandangan yang berbeza. Walaupun sokongan kepada parti politik adalah normal dan dihormati, juga penting kepada kita untuk mengelakkan ketaksuban yang berlebihan dan untuk tetap berpegang kepada prinsip-prinsip demokrasi, kesatuan dan keadilan. Sekian, terima kasih. 6.0 Kesan pembentukan Kerajaan Perpaduan pasca PRU ke-15. Politik, ekonomi, dan sosial. Pada 24 November 2022, yang merupakan hari di mana berlakunya perbincangan khas Raja-Raja Melayu tentang pembentukan Kerajaan Persekutuan apabila tiada parti yang memenangi majoriti 112 kerusi yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Proses tawar-menawar berlaku apabila pemimpin-pemimpin parti politik, khususnya dari Sabah dan Sarawak, diajak untuk membentuk kerajaan. Pada pukul 5 hari yang sama, Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10 oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mentadbir kerajaan. Ini berlaku agar ketidaktentuan politik dapat mereda serta memulihkan keyakinan rakyat dan pelabur pasca pandemik COVID-19. Ini juga merupakan sebuah sejarah yang baru apabila Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang merupakan musuh seteru kini bekerja sama demi kepentingan negara. Bagi ekonomi pula, kesannya ialah nilai mata wang meningkat selepas pelantikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kerajaan juga kini berfokus kepada pelaburan dalam tenaga hijau, pendigitalan, AI dan pembangunan infrastruktur dalam pemulihan ekonomi pasca pandemik. Langkah lain juga diambil untuk menstabilkan harga barangan keperluan asas dan memperkenalkan subsidi bersasar untuk membantu dengan kos sara hidup yang meningkat. Malaysia mahu menjadi hub ekonomi digital dengan memperkenalkan inisiatif seperti pembangunan 5G dan ekonomi gig untuk mencipta peluang pekerjaan. Kesannya, syarikat seperti Microsoft, Google, Infineon, dan Nvidia kini telah melabur berbilion ringgit di Malaysia dan juga berlakunya pengukuhan nilai mata wang. Bagi sosial pula, kerajaan perpaduan membantu meredahkan polarisasi dengan menekankan kerjasama antara kaum dan agama. Kematangan politik ini boleh dilihat dengan adanya Puyo Kompas yang bukan beragama Islam di Sabah dan Kelantan. Kerajaan juga ingin menyelesaikan isu jurang ekonomi antara bandar dan luar bandar serta di antara negeri-negeri di semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak yang dengan langit dan bumi dari segi infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Okey,
7.0 Kesimpulan. Di sini jelas terdapat banyak impak kerajaan perpadan terhadap sistem politik Malaysia dari segi kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Melalui sosial, kerajaan telah menggunakan media sosial untuk merapatkan hubungan antara dengan masyarakat. Selain itu juga, kerajaan telah meningkatkan lagi profesional pejabat awam melalui peling skim perkhidmatan awam. Seterusnya, terdapat pelbagai pencapaian kerajaan perpadan melalui dasar-dasar baharu seperti dasar peralihan tenaga baharu, dasar kecerdasan buatan AI, dan kerajaan juga telah menetapkan gaji minimum kepada pekerja di seluruh Malaysia. Okey, akhir sekali, sepanjang 2 tahun kerajaan perpadan telah melakukan reformasi dari segi ekonomi, sosial dan politik. Kerajaan perlulah meningkatkan daya saing negara agar negara menjadi regional power dalam pelbagai bidang, dan keberkesanan kerajaan perpadan untuk memenuhi amanah rakyat dapat meningkatkan lagi kemajuan negara. Sekian, terima kasih.